Selamat pagi, salam sejahtera. Anda pernah dengar satu pepatah Melayu mengatakan yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran? Mungkin itulah kata-kata yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Safi Afdal dan terlebih lagi dengan Bung Mukhtar dan juga Barisan Nasional UMNO di Sabah. Ini berikutan keputusan terkini Anwar Ibrahim selepas berada di Sabah untuk membantu menyelesaikan kemelut politik yang ada di Sabah. Anwar memberikan keputusan yang memang di luar jangkaan, tetapi memang kita pun ada sangkaan seperti itu. Beliau akan ambil keputusan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, dalam kemelut politik Sabah, yaitu perebutan kuasa antara Haji Jinor, Bung Mukhtar dan juga Safi Afdal, melibatkan cubaan untuk merampas kuasa ataupun menumbangkan kerajaan GRS. Akhirnya Anwar Ibrahim campur tangan dan memberikan keputusan 1-2 kata. Anwar mahu kerajaan Sabah kukuh di bawah pimpinan Haji J. Dengan ini ada makna yang mudah untuk kita fahami, ialah Anwar Ibrahim tidak mahu ada perubahan kerajaan berlaku di Sabah. Apa strategi yang akan digunakan? Kita akan ulas sebentar lagi. Saudara, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia mahu kerajaan negeri Sabah kukuh di bawah pimpinan Ketua Menteri sekarang, yaitu Haji Jinor. Saya pun sebenarnya sangat bersetuju dengan apa yang dihendaki oleh Anwar Ibrahim ini. Bukan kerana kerajaan sekarang ini kerajaan yang terbaik semata-mata, kerana untuk mengharapkan kerajaan yang terbaik tidak akan dapatlah kita peroleh sampai bila-bila. Kerajaan yang terbaik itu amat sukar diperoleh, karena setiap kerajaan mempunyai kelemahan dan kepincangannya sendiri. Namun demikian, kita harus memberi peluang kepada rakyat di negeri Sabah ini untuk menikmati saat-saat yang lebih stabil. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Rahman Dahlan, perlu diberikan peluang untuk rakyat Sabah menikmati saat stabil sementara walaupun sekejap. Dan dia kata, tidak adakah sekelumit dalam perasaan para pemimpin di Sabah ini untuk rasa kasihan kepada rakyat Sabah terutamanya untuk menikmati sekurang-kurangnya kestabilan politik. Selain daripada itu, sudah tiba waktunya untuk kita membiarkan dahulu kerajaan ini sampai 5 tahun habis. Kita sudah sekali merasa kerajaan tumbang oleh kerana pimpinan politik. Jadi oleh sebab itu saya sangat suka apabila Anwar Ibrahim mengatakan beliau mahu negeri kita ini kukuh di bawah kepimpinan Ketua Menteri Sabah sekarang. Kita mahu keadaan Sabah itu kukuh di bawah pimpinan YB Ketua Menteri Haji Jinor, kata Anwar Ibrahim. Kemudian kita beri ruang untuk Ketua Menteri berbincang dan mencari satu formula yang baik untuk kebaikan Sabah, katanya lagi. Anwar berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Haji J selama kira-kira 40 minit di kediaman rasmi Ketua Menteri di Srigaya, Kota Kinabalu malam tadi. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Haji J kemudian mengadakan pertemuan dengan Adun yang menyokongnya selepas menghantar Anwar dan Zahid pulang ke lapangan terbang Kota Kinabalu. Bagaimanapun, Haji J enggan bercakap dengan pihak media selepas pertemuan tersebut. Antara yang dilihat berkumpul di Srigaya malam tadi ialah Adun PH Sabah bersama 5 adun UMNO Sabah yang tidak bersetuju dengan keputusan pengerusi UMNO Negeri Bung Mukhtar menarik balik sokongan terhadap kepimpinan Haji J. Turut kelihatan ialah Setiausaha Agung GRS Masidi Manjun dan isteri Anwar Ibrahim, Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Ahmad Zahid sebelum itu dilapor bertemu pimpinan UMNO Sabah di Ibu Pejabat UMNO Negeri. Terdahulu, Anwar tiba di Kota Kinabalu selepas mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari di Jakarta, Indonesia. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira jam 9.40 malam. Antara yang dilihat menunggu ketibaan Anwar termasuk pemimpin warisan Aziz Jaman dan Loreto Padua yang merupakan wakil rakyat dari blok Pembangkang.
Sementara itu, Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Jeffrey Kitingan, berkata, HJJ masih mendapat sokongan 44 adun berbanding 40 sokongan adun yang diperlukan untuk membentuk majoriti muda di Dewan Undangan Negeri Sabah. Saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi saya mengharapkan dengan kehadiran Presiden Parti UMNO dan juga Perdana Menteri Malaysia ini, ianya dapat menyelesaikan atau sekurang-kurangnya meredakan kemelut politik yang ada di Sabah. Semoga kehadirannya ini juga akan dapat memberi sinar baru kepada rakyat Sabah. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan besar kepada rakyat ataupun pemimpin-pemimpin Sabah sepanjang hari ini, hari Selasa ini, ialah sejauh mana pengesahan HJJ Nur tentang pembubaran ataupun rombakan Kabinet Sabah Jemaah Menteri Sabah akan dilakukan selepas pertemuan ini. Kerana sekiranya HJJ Nur meneruskan juga rombakan tersebut, saya fikir ini satu perkara yang kurang baik. Kerana antara sebab yang dikatakan oleh Bung Mukhtar mengapa mereka menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan GRS di Sabah ialah kerana pertamanya pemberhentian Saleh Said Keruak sebagai pengerusi Prasarana Khazanah Sdn Berhad Sabah. Selain daripada itu, Bung Mukhtar kata tindakan HJJ mahu merombak kabinet satu tindakan mengugut dan melangkaui persefahaman antara BN dan juga GRS. Beliau kata perubahan dalam kabinet Jemaah Menteri di Sabah tidak melalui perbincangan terlebih dahulu dengan Barisan Nasional. Itulah yang menyebabkan salah satu sebab mengapa Bung Mukhtar dan Barisan Nasional menarik sokongan terhadap kepimpinan GRS yang ada di Sabah. Selain itu, Safi Afdal menyatakan bahawa bersama dengan Bung Mukhtar mengatakan bahawa mengikut perlembagaan negeri Sabah, HJJ Nur sebenarnya tidak layak lagi menjadi Ketua Menteri kerana beliau bukan lagi mengetuai satu parti yang ada di Sabah. Kerana tindakan menurut Safi Afdal, tindakan Bung Mukhtar, tindakan HJJ Nur keluar daripada Parti Bersatu menyebabkan dia tidak mempunyai parti lagi sekarang dan telah melanggar keperluan perlembagaan di Sabah. Namun, Setiausaha Agung GRS iaitu Masih Dimanjun telah pun memberikan penjelasan bahawa GRS telah pun didaftarkan sebagai sebuah parti politik sebelum mereka keluar daripada Bersatu. Namun demikian, Hamzah Zainuddin yang telah pun hadir ke Sabah juga telah memberikan penjelasan bahawa mereka sedang menunggu jawapan daripada Pertubuhan ROS, Pendaftar Pertubuhan Malaysia, untuk memberikan status sebenar GRS. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.